أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا أستاذنا وللخصوصا إلى شيخنا أستاذنا والمؤلف فاضلة طن حجي محمد سعيد بن عمر قاضي جترا كدح وللخصوصا إلى شيوخنا وللأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah ahlan wa sahlan bikum marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana mal insana ma lam ya'lam wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat iman dan Islam. Dan segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan, kesihatan dan juga beri kepada kita kedamaian, agar dapat sama-sama hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini, iaitulah satu tempat dinamakan ia sebagai Masjid Nurul Hijrah, Taman Intan Emas, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan ia sebagai Tafsir Nurul Ihsan, penggal yang keempat. Kita sambung lagi pengajian kita yang telah kita tangguhkan dahulu, agak lama. Mudah-mudahan ingat lagi lah mana tangguh kita. Di mana tu? Surah Bayyinah, muka surat 293. Itu jaga. Wa ma tafarraqal ladzi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fi darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya pada muka surat 293, 4 baris daripada atas. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, yang bermaksud, dan tiada berpecah-pecah oleh segala ahli kitab pada beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setengah sahaja itu, melainkan kemudian daripada barang yang datang akan mereka itu oleh hujah yang nyata, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran mukjizat baginya.
dan dahulu daripada datang Nabi Muhammad muwafaqat segala ahli kitab atas beriman dengannya apabila datang kerana yakin khabarnya dalam kitab mereka itu, maka tatkala datang hasad setengah mereka. Ni itu bahasa lama, kita terjemah bahasa Melayu. Kata Allah Ta'ala, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, wa ma, dan sekali-kali tidak, tafarraqu, farqa, furuq pecah, sekali-kali mereka tidak berpecah. Siapa dia? Alladzina utul kitab, orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala padanya kitab. Kitab mana? Yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, kategori ahli kitab ni tadi. Wa ma tafarraqul ladzi illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, sehinggalah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana dititipkan kepadanya tadi Al-Quran sebagai mukjizat. Allah Subhanahu wa taala jika nak menurunkan mukjizat kepada suatu nabi, itu mukjizatnya kena dengan zaman tersebut. Kena dengan zaman tersebut. Dan satu lagi, apa nama mukjizat? Mukjizat ini adalah keajaiban yang diturunkan oleh Allah Ta'ala buat para utusannya. Dan andai katalah mukjizat itu diturunkan oleh Allah pada Nabi, apa dia punya syarat lagi? Mesti bertepatan dengan apa yang diperkatakan. Walaupun Nabi SAW, minta maaf ni sebagai contoh, ada satu Nabi diberikan mukjizat. Dia kata, tuan-tuan, sayalah Nabi Allah, kata dia, sayalah Nabi Allah, saya boleh mengarahkan kambing bercakap, kata insya-Allah. Lalu pun dia berkata, wahai kambing, bercakaplah engkau. Tapi ketika itu yang bercakap hanyalah lembu. Lembu yang bercakap, bukan kambing bercakap. Walaupun lembu bercakap, ajaib dah. Allah Ta'ala, hakikat itu bukan mukjizat. Kerana apa? Bersalahan dengan apa yang dikatakan. Tadi kata kambing boleh bercakap, macam lembu yang bercakap, maknanya dia bertukar. Itu tak dipanggil mukjizat. Mukjizat itu suatu benda yang diyakini. Hingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam suratul Baqarah, ayat yang awal Allah sebut, ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzi, Allah Ta'ala kata Alif Lam Mim, zalikal kitab, ini dia kitab yang dinamakan Al-Quran. La raiba fi, tidak ada padanya keraguan. La raiba fi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada mereka yang bertakwa, ataupun menjadi petunjuk kepada mereka yang nak menuju kepada ketakwaan. Ini di Al-Quran yang diturunkan. Jadi dalam ayat ini kata apa? Dan tiada berpecah-pecah oleh segala ahli kitab pada beriman dengan Nabi Muhammad. Maknanya seluruh ahli kitab ini sepakat percaya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kerana dalam Taurat dah cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad, dalam Zabur cerita, dalam Injil dah cerita. Hatta apabila telah turun Muhammad SAW itu tadi, kata dia apa? Tidak akan berpecah mereka, melainkan sedikit sahaja, melainkan setengah sahaja itu. Kemudian daripada barang yang datang akan mereka oleh hujah yang nyata, iaitulah Nabi Muhammad SAW itu dan Qurannya sebagai mukjizat baginya. Sampai situ. Dan dahulu daripada datang Nabi Muhammad, muwafaqat segala ahli kitab atas beriman dengannya. Dulu kata orang-orang ahli kitab ni, kami menantikan kedatangan Nabi Muhammad, akan kami raikan dia. Ni sepakat ni ahli kitab ni cerita dia. Kami tunggu Muhammad tadi, kami akan beriman dengan dia, kami akan mendukung dia sebagaimana kami mendukung dakwahnya Isa bin Maryam. Sebagaimana sebagaimana datuk nenek kami mendukung dakwahnya Musa alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana mendukung dakwahnya Daud alaihi wassalatu wassalam dalam kerajaannya. Tetapi apa yang berlaku? Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala anhu, dengan apabila datang kerana yakin khabarnya di dalam kitab mereka itu, cerita datang Nabi Muhammad tu ada. Di antara ayat pilihannya mana? Dalam Al-Quran, surah As-Saff. Dalam surah As-Saff tu kan, waqala Isa bin Maryam, telah berkata Isa kepada Maryam, akan datang seorang nabi ba'dihi ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi setelah aku namanya Ahmad. Sallallahu ta'ala anhu. Maka dah dipesankan, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah,
Kata orang-orang Hawariyun, kami ini adalah pembantu atas jalan agama Allah. Masya-Allah. Semangat. Nabi tak ada lagi waktu tu. Jadi kesemangatan mereka itu tadi dinanti-nantikan. Maka tatkala datang, bila Nabi itu dah datang, apa berlaku? Sebahagian daripada mereka hasad setengah mereka. Oh, apa dia semangat dulu? Dulu dia semangat kerana dia menyangka Muhammad itu akan datang daripada susur galur Bani Israel. Oh, Muhammad itu akan datang daripada Bani Israel, kerana aturan tiap-tiap Nabi itu bermula daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, kulluhum min Bani Israel. Semua daripada mereka itu tadi Bani Israel. Yang Arabnya itu siapa? Ismail dan Muhammad. Ini dua Arab. Dua Arab tu tadi. Adapun sebelum daripada Ismail, ada tak Nabi Arab? Ada. Namanya Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam. Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam dakwah di bumi Hadral Maut Yaman. Subhanallah. Dakwahnya Hadral Maut Yaman. Setelah Hud dengan kaum Ad, maka musnah mereka tadi Allah terbitkan pula daripada saki-bakinya itu tadi, daripada manusia tadi, iaitu kaum Thamud dengan Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam. Adapun perpecahan Bani Israel dan Arab ini berlaku setelah Nabi Ibrahim. Jadi jangan kita kata, oh Nabi Hud tu Bani Israel tak Ustaz, Nabi Saleh tu Bani Israel tak Ustaz. Tak, Bani Israel ini bermula setelah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, iaitu daripada keturunan Ishaq, adik-beradik dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ismail dia bawa jalur Arab, sedangkan orang-orang Bani Israel atau kita sebut Yahudi daripada Bani yang Ishaq, masyaallah taala anhum. Masya-Allah. Jadi itu sebab orang Israel dengan Arab ni kira-kira sepupu begitu. Masya-Allah. Boleh kira-kira sepupu kerana mereka datang daripada datuk yang sama, iaitulah dipanggil sebagai Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, atau gelaran dia apa? Abul Anbiya. Bapa segala nabi itu Nabi Ibrahim. Anak cucu Nabi Ibrahim tu yang jadi nabi. Masalah. Kenapa apa nama Allah Taala pilih? Kerana jalan yang nak diturunkan daripada kalangan orang-orang yang berat ujiannya. Antara salah satu hikmah dia apa? Kerana bukankah Ibrahim pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku dan zuriatku dalam kalangan orang yang mendirikan solat. Masya-Allah. Dia sentiasa tak lupa doakan untuk zuriatnya. Ini sebab dalam doa kita jangan pernah sekali-kali lupa untuk menitipkan doa buat zuriat kita walaupun dia belum ada. Belum ada lagi kita kata belum kahwin lagi Ustaz. Jadi belum kahwin, macam mana kita nak doa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tok guru saya dulu pesan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan tinggal. Sejak umur 14 tahun alhamdulillah saya tak pernah tinggal lagi. Allah sebut gitu. Walaupun gitu waktu tu bujang, zuriatan datang. Mana zuriat? Kata masya-Allah. Tapi tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Bani Israel ni. Kata orangnya apa nama? Bersemangat awal kerana tidak ada pengetahuan mereka tentang siapakah Nabi Muhammad itu. Hinggalah datangnya Muhammad itu daripada liqab ataupun daripada bangsa Arab yang menyebabkan mereka itu rasa terguris. Penghulu kepada sekalian Nabi yang disebut-sebutkan, yang dinanti-nantikan itu tadi adalah datang daripada kalangan orang Arab. Tetapi perihal ini menjadi khabar gembira pada penduduk Madinah. Penduduk Madinatul Munawwarah atau dulu dikenali sebagai Yathrib, mereka ni memang menanti-nantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tunggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab kenapa dakwah di Madinah itu cepat berkembang berbanding Mekah. Sebab orang Mekah dia lebih banyak bergurindam, bersyair, lebih banyak mereka itu tadi berseronok dengan kehidupan semata-mata. Maka ketika itu tak serupa dengan orang Madinah. Orang Madinah ini dulu kita dah kisahkan tentang Tuba Awal. Kalau kita ingat Tuba Awal yang menantikan kedatangan Nabi akhir zaman. Itulah Tuba Awal hingga menitipkan 440 orang ulama di Yathrib untuk menunggu Nabi SAW di situ. Itu sebab bila Nabi SAW datang ke Madinah,
Mereka sanggup berpanah tiap-tiap hari dalam masa sebulan. Tunggu mana Nabi tak datang lagi, mana Nabi tak datang lagi, mana Nabi. Sampai dah nak balik waktu asar, nampak unta Nabi datang, jerit seorang seorang budak di atas pokok tamar. Tu Muhammad dah sampai. Beratur balik preparation yang diorang buat, performance yang paling baik, barisan bunganya dengan kompangnya, Masya Allah. Mereka pun bersama-sama, Tala'al badru alaina. Lalu unta tu seronok nak masuk, Masya Allah, sampai menyanyi kata dia, Masya Allah. Maknanya mereka menantikan dengan penuh kegembiraan. Walaupun Nabi itu bukan orang Madinah, walau Nabi itu bukan daripada kalangan orang-orang Ansar, walaupun Nabi itu bukan daripada kalangan keturunan-keturunan orang yang datang di Madinah, tapi orang Madinah lah yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan yang terus terhadap Nabi SAW. Itu sebab Nabi SAW mengatakan, andai kata diambil, dihimpun seluruh iman umat manusia di atas bumi ini, diletak di atas satu neraca, lalu diambil imannya orang Ansar, diletak di sebelah timbangan yang satu lagi, nescaya beratlah timbangan orang Ansar berbanding dengan mukmin yang ada di atas dunia ini. Dan andai kata beratnya timbangan orang Ansar tadi itu melebihi kepada sekalian mukmin, siapa yang boleh mengalahkan imannya orang Ansar? Ambil Abu Bakar, letak sebelah Abu Bakar lebih berat. Masya-Allah. Kan keimanan dan keyakinan yang datang daripada mulutnya, daripada hatinya, daripada kelakuannya. Itu sebab paduka Sultan Perak, iaitu Sultan Alang Iskandar Qaddasallahu lahu, Sultan Perak ke-30 menulis dalam kitabnya Risalah Iskandar. Apa dia kata dia? Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada perkara yang lebih mengembirakan aku di atas dunia ini melainkan 3 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama sekali, aku dapat menatap wajahmu. Masya-Allah. Yang kedua, aku dapat membelanjakan hartaku untuk agamamu. Masya-Allah. Yang ketiga, aku dapat menikahkan anak perempuanku untukmu. Masya-Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ajmain. Itu sebab martabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain di sisi Nabi SAW amat tinggi. Walaupun baik Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ini, rapatnya dengan Rasulullah SAW ini, hingga kepala Nabi itu pernah berada di atas pehanya Abu Bakar, menitik air mata Abu Bakar di muka Nabi SAW, hingga ketika mana jadi Muhammad itu sebagai menantu Abu Bakar, namun hormatnya Abu Bakar terhadap Nabi masih tinggi. Kadang-kadang dah jadi pak mentua ni, masya-Allah taala anu, actionnya lebih sikit. Ada waktu anak menantu je, masya-Allah tabarakallah taala anu, dia action lain. Tapi tak pada Abu Bakar, hingga dikatakan dalam riwayat Abu Bakar ini apabila berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepalanya hanya tunduk saja. Nabi depan, tunduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak mentua ni, masya-Allah. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah. Ya Abu Bakar. Apa Abu Bakar buat? Angkat kepala. Labbaika ya Rasulullah. Aku sambut panggilan kau ya Rasulullah. Kemudian ditunduk kembali dengan titisan air mata. InsyaAllah. Dapat pandang wajah Nabi itu kenikmatan bagi aku, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Memandang sekejap tadi itu telah kulihat kewibawaan dan kesaksaan daripada baginda Nabi SAW, hingga aku menundukkan dengan titisan air mata. Dua orang manusia yang disebutkan dalam sirah memiliki lorong air mata di mukanya. Ada lorong air mata. Kita ni tak ada lorong air mata, dia ada lorong air mata. Siapa yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua namanya Fudail bin Iyad. InsyaAllah, ni dua orang yang ada lorong air mata kerana banyak tangisannya tadi, tangisan kewibawaan kepada baginda Nabi SAW. Jadi itu sebab ada di kalangan orang dia masuk syurga Allah Ta'ala bukan kerana banyak amal dia pun. Dah. Dia tak gaduh pun, dia kata dia banyak amal ke tidak, tapi dia masuk syurga Allah Taala kerana kecintaannya yang tinggi terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Banyak bukti-bukti yang berlaku. Banyak amalan yang ada dalam dunia ini kalau kita buat tanpa khusyuk boleh jadi tak diterima. Tapi apakah kita tahu ada satu amalan yang kalau kita buat dalam keadaan leka sekalipun, bermain-main sekalipun, dikira oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Selawat pada baginda Nabi SAW. Hak tu. Sambil-sambil berlakon, konon berlakon dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan lakonan tu Masya Allah. Ini berlaku dengan satu orang seniwati di Mesir. Dia pelakon di Mesir, ini dicerita oleh guru mulia kita. Ketika itu pembikinan filem Rabi'atul Adawiyah. Ini aktor perempuan ni, kita kenal masyhur ini perempuan bukan elok sangat pun, masya-Allah tabarakallah taala anu, dia tak bagus pun, tapi kerana lakonan tadi memegang watak, dia diminta untuk membaca selawat Nabi sehari 1000 kali.
Masya-Allah. Dalam lakonan tu lah, bukan di rumah mana lakonan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bercakap sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hingga ketika mana Allah Ta'ala membukakan pintu hidayah bagi dia, futuh, alimah dia tadi, berhenti dia tadi. Kenapa dia kata aku dapat merasakan cinta Nabi SAW dengan berkat selawat tadi? Walhal niat dia bukan nak selawat, itu memang dialog dalam skrip. Masya Allah tabarakallah ta'ala, dia bukan memang daripada hati untuk berselawat. Tak, itu saya kata kerana keyakinan kita kepada baginda Nabi SAW, kerana yakin kita dengan Nabi SAW tu, kata kita ya Masya Allah, apa kata kita, alayallahu binadhra minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Ya Allah, alayallah binadhra, pandanglah kami ini dengan pandangan rahimah, rahmatmu, tudawi kullama bi min amradin saqimah, hantarkanlah ubat penyembuh di atas tiap-tiap kesakitan yang kami alami. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Hingga kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam apa nama Mahalul Qiyam Barzanji ada, dalam Mahalul Qiyam dia ulama ada, Daibai pun ada. Apa kata kita? Apa, Rabbi faghfirli zunubi ya Allah bi barakatil hadi musyaffa ya Allah. Rabbi faghfirli, wahai Tuhanku ampunkanlah dosaku. Rabbi faghfirli zunubi, akan dosa-dosaku ya Allah. Bibarkatil hadi, dengan berkat petunjuk al-musyaffi'. Siapa musyaffi'? Muhammad SAW. Dia inilah satu-satunya orang yang mempedulikan manusia lain ketika padang mahsyar sedang berhimpun seluruh manusia. Dia inilah satu-satu orang yang masih memikirkan tentang kesusahan dan keperihan orang ketika di padang mahsyar. Hatta kita sendiri ni yang begitu akrab, yang begitu kasih, yang begitu cinta terhadap isteri kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita, juga kita tak peduli dah ketika itu. Kerana apa? Kerana kita memikirkan diri kita. Tiba-tiba Allah menghantarkan satu wujud tubuh manusia yang memikirkan kesusahan kita di hari akhirat. Itulah Muhammad SAW. Jadi siapa yang mengharapkan syafaat Nabi SAW, maka perbanyakkanlah selawat kepada baginda Nabi SAW, dan yakin dengan sebenar-benar. Bila mengucap tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bulat jitu hati tu yakin Muhammad itu memang pesuruh Allah yang dikurniakan dengan mukjizatnya. Jangan kita meniru sebagaimana orang-orang ahli kitab yang terdahulu ini, hanya berkobar-kobar dalam bicaranya, namun pembuktiannya tak ada. Tak malah kalau nak kira zaman moden boleh jadi juga, masyaallah tak tahu. Dia, tapi sekurang-kurang bagus juga. Dia tampal belakang kata William Muhammad, Allahumma shalli alaihi, namun dia tak pernah baca. Masya-Allah tabarakallah taala. Tak pernah baca, rugi insya-Allah. Rugi insya-Allah tabarakallah taala. Kurang-kurang selawat kita pada Nabi yang lain daripada solat tu kurang-kurang 10 kali lah. Minimum untuk kita satu hari, kita masya-Allah tabarakallah taala, ya. Tu sebab dia kata apa? Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, sehinggalah min ba'di, datang setelahnya itu, ma ja'atuhumul bayyinah, telah datang baginya itu bayyinah. Apa tu bayyinah? Bayyin, penerangan, itu Al-Quran. Sebab selain namanya Al-Quran, namanya An-Nur, Az-Zikr, Al-Bayyinah, apa lagi, Al-Kitab, itu semua nama-nama Al-Quran. Ya, Al-Bayyinah itu penerangan, itu dengan datangnya Al-Quran yang dititipkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hasad orang-orang setengah daripada mereka. Jangan kata orang Yahudi saja yang hasad pada Nabi, hatta orang Arab jahiliyah pun ada yang hasad pada diri baginda Nabi SAW. Siapa dia? Iaitulah antaranya Abu Jahal. Abu Jahal ini kan kawan baiknya Abu Sufyan. Maka pernah saya kisahkan juga tentang Abu Sufyan ketika mana berdua dengan Abu Jahal alal hajar, duduk di atas satu batu besar. Mereka duduk berborak lah, kata orang berborak kawan dengan kawan. Tak ada siapa melainkan mereka dua. Berdua mereka di situ, hingga Abu Sufyan bertanya kepada Abu Jahal, Ya Abul Hakam, Ya Abul Hakam bin Hisham, wahai Abul Hakam bin Hisham. Ini nama Abu Jahal, insya-Allah. Aku ingin bertanya kepada engkau dengan suatu soalan yang aku hendak engkau jawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah ia? Kata dia, masya-Allah. Maka kata Abu Sufyan kepada Abu Jahal, Ya Abu Jahal, engkau percaya ke Muhammad tu Nabi? Ya Abu Jahal, engkau percaya tak Muhammad tu Nabi?
Katanya Abu Sufyan dengan bahasa politiknya, Masya-Allah, bahasa politik lagi tu kan. Ya Abu Sufyan, siapa yang tak kenal Muhammad itu kan Al-Amin, yang jujur, kata Masya Allah. Semua orang Mekah dah tahu dah, kata Masya Allah. Kata Abu Sufyan, ya Abu Jahal, aku bukan bertanya tentang apa kata orang Mekah terhadap Muhammad. Aku tanya apa pandangan engkau terhadap Muhammad. Apakah kau percaya Muhammad itu pesuruh Allah? Kata Abu Jahal, ku ulangi lagi. Engkau kan sedia maklum dan aku juga maklum apa kata orang Mekah terhadap Muhammad. Beliau itu Al-Amin, yang jujur. Abu Sufyan meninggikan sedikit suara, irfa' saut, dia tinggikan sikit suara dia, lalu dia kata, ya Abul Hakam, engkau faham tak soalan aku tu? Masya-Allah. Aku tanya, bagaimana pendapat engkau tentang Muhammad? Kau percaya tak dia tu nabi? Itu je, Masya-Allah. Abul Hakam ketika itu menjadi subuh salah. Tengok ke kanan, tengok kiri, belakang, oh nilai yang clear dah. Aku percaya Muhammad tu nabi. Itu kata dia. Aku percaya Muhammad tu nabi. Dah tu apa pun kau tak ikut dia? Kata dia, aku protes. Kenapa Allah Ta'ala melantik nabi daripada kalangan orang miskin? Yang patut jadi nabi tu aku. Ini kata Abu Jahal. Kerana hasadnya terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Kemudian terus lagi apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ini? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tiada disuruh mereka itu, yakni ahli kitab pada dalam Taurat dan Injil itu, melainkan bahawa sembah mereka itu akan Allah semata-mata. Hal ikhlas baginya Allah itu agama daripada syirik. Maka makna ibadah, disebutkan makna ibadah at-tazlil, menghina diri, dan makna taat baginya, makna taat ikut suruh. Maka orang yang sembah asnam dan malaikat yang dan masih itu ibadah nama bukan taat, kerana mereka itu tiada disuruh, iaitu ibadah yang bawa jadi kufur. Maka bersuatu ibadah dengan taat pada Allah Ta'ala tu, bersekutulah, bersuatu, ada partner bagi Allah Ta'ala, mensekutukan Allah. Jadi apa maksud dia? Wa ma umiru, dan tidaklah mereka ahli-ahli kitab ini, umiru diperintah, amar perintah, umiru diperintahkan kepada mereka ini, illa liya'budun, melainkan hanya menyembah Allah. Dengan keadaan apa? Liya'budullah, menyembah diri kepada Allah, mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Kita juga hari ini mukhlisin lahuddin, dalam agama tadi kena lakukan dalam kategori ikhlas. Ikhlas ni benda apa? Ikhlas ni bukan kerja mulut, kata Syekh Abdul Somad, kata Syekh Abdul Qadir Mandeli dalam kitab Penawar Bagi Hati. Apa kata dia? Ikhlas itu bukan kerjanya mulut, tetapi kerjanya hati. Masya-Allah, tabarakallah taala anhu. Terima kasih Tu Haji buat air fresh orange. Masya-Allah, tabarakallah taala anhu. Tak payahlah susah-susah, tak payah. Tak apa Ustaz, saya ikhlas. Masya-Allah. Ikhlas fil lisan, pada mulutnya saja. Tetapi ikhlas tu bagaimana? Ikhlas tu barang yang disembunyikan dalam hati dan tidak disebut-sebutkan. Saya ingat almarhum guru kita, masya-Allah. Saya pun baru tahu beliau tak ada semalam, masya-Allah taala anhu, almarhum Ustaz Arif Zaki, ketika saya ngaji dengan beliau kitab hadis 40 membahas tentang apa nama ikhlas, masya-Allah tabarakallah taala anhum. Apa kata dia? Ikhlas ini, saya suka ulang ayat dia ni, masya-Allah. Ikhlas ini umpama orang lapar dapat makan seronok punya makan. Lah orang lapar kalau makannya seronok, esok pagi sakit perut. Bila sakit perut, dia pergi tandas. Dia buang di tandas, masya-Allah. Dia pergi buang tadi dan dia keluar daripada tandas. Itulah ikhlas, masya-Allah. Itulah ikhlas. Siapa yang ingat berapa kali dia masuk tandas dalam hidup dia? Masya-Allah. Dia melangkah masuk tandas tu berapa kali dia ingat? Tak payah katalah tahun ni je, jangan semua hidup. Tahun ni berapa kali dia masuk tandas? Tahun pun banyak juga. Bulan ni berapa kali dia masuk tandas? Tak ingat. Hak tu untuk guru kita kata ikhlas. Barang yang kamu buat bukan untuk diingat-ingat. Dan apa lagi,
Ada tak kita ni rasa kesian ataupun rasa Allahu Akbar, semalam lapar cencaru tu aku buang ya Allah, kerap apa nama ikan kerapu ni, Allah sayangnya lah Allah. Tak, kita buang dengan rasa lega. Ada kita peduli apa yang kita buang? Tak peduli. Itulah ikhlas. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Ya masya-Allah tabarakallahu taala an ya Allah. Tu wa ma umiru illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Semua manusia diutus atas dunia ni, kata Allah Taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu tadi illa, melainkan untuk mengabdikan diri pada aku. Hingga ayat sambung ni apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak dalam keadaan ikhlas. Itu sebab ada di teguran pengarang kitab rahimahullah sebab apa sini, dan tiada disuruh mereka ahli kitab pada dalam Taurat ataupun dalam Injil itu melainkan bahawa sembah mereka akan Allah semata-mata. Itu yang Injil ajar, itu yang Taurat ajar, itu yang disebutkan dalam kitab-kitab suci, bahawa pengibadatan kamu semata-mata menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyrik bihi ahada. Jangan kamu syirikkan Allah dengan satu apapun, walaupun fi ibadati rabbih, dalam ibadah kamu tadi kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu disebut. Dan apa kata dia lagi? Hal ikhlas, dalam keadaan ikhlas meredha diri baginya Allah itu agama daripada syirik. Syirik yang pertama sekali datang iaitu ketika mana penyembahan berhala, saya sebut berhala iaitu penyembahan berhala berlaku setelah selamatnya Nabi Nuh alaihi wassalatu wasallam daripada tenggelamnya dunia itu di banjir besar. Bila selamat Nabi Nuh alaihi wassalatu wasallam tadi, maka saat ketika itu manusia kembali berpuak-puak, kembali mereka berkabilah-kabilah mereka, hingga ada satu kabilah yang dinamakan bangsa Bani Amalik. Amalik ibn Sam bin Nuh, ini cucunya Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Dia ada satu kabilah yang mereka ini tadi memiliki orang-orang soleh. Ada orang soleh. Bila mereka ni ada orang soleh ni membimbing mereka kepada Allah Ta'ala. Marilah kita nyembah Allah. Tiap kali memandang wajah orang soleh tadi, mengingatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga apabila berlaku kematian terhadap orang-orang soleh ini, maka mereka itu tadi telah melakukan pemahatan batu. Yang ukir batu. Ukir batu tu bentuk apa? Bentuk orang soleh tadi, rupa orang soleh tadi, dan batu-batu tadi tu diletakkan di mana? Di tempat ibadah orang soleh tadi. Kata dia rajin ibadat sini, buat satu patung dia kat sini. Masya-Allah tabarakallah. Sebab apa? Tujuan mereka itu adalah bukan untuk menyembahnya, tetapi tujuan mereka apa? Yang pertama sekali, tujuan mereka saat melihat patung tadi teringat kepada orang soleh dan mengingatkan mereka kembali pada Allah. Oh, ni orang soleh Allah. Itu tujuan asal dia. Tujuan asal. Apabila datang satu bencana kepada mereka, maka telah berkumpul orang-orang kampung tadi, orang bangsa tadi, mereka ini tadi pun pergi kepada patung tadi, lalu mengatakan, ya Allah, doanya masih ya Allah, dengan berkat orang soleh ini, maka selamatkanlah kami daripada wabak, selamatkanlah kami daripada kemarau, selamatkanlah kami daripada bencana. Ketika itu Allah selamatkan atas sebab tawassulnya mereka terhadap orang saleh tadi. Maka perbuatan ini dipandang oleh generasi kecil-kecil ni, hingga bila telah habis generasi tua, generasi kecil pula naik dan ditimpa musibah lagi. Ketika itu generasi kecil yang ni pula, generasi kedua ni datang kepada patung tadi, wahai orang soleh, dengan berkat engkau turunkanlah hujan. Kata Masya Allah, dia kata gitu. Maka turun hujan. Ketika itu mereka langsung terus menyembah patung tadi. Masya Allah tabarakallah ta'ala. Dan ini bagaimana boleh berlaku patung berhala masuk ke Mekah pula? Ini daripada seorang laki-laki yang bernama Amru bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf. Amru bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf, dia pergi berniaga di Syam. Dalam perjalanan ataupun dalam tempat perniagaan, dia singgah di perkampungan Bani Amalik. Dia tengok orang Amalik menyembah patung-patung, lalu dia tanya kepada orang Amalik tadi, wahai orang Amalik, apa yang kamu buat ni? Kami sedang menyembahnya. Kata Masya Allah, kami minta hujan diturunkan hujan, kami minta tanah subur dijadikan subur, kami minta supaya diberi kebahagiaan, kami bahagia. Kata Masya Allah.
Apa kata Amru bin Luhai bin Kam'ah bin Khandaf? Kalau begitu titipkanlah kepada aku satu agar ku bawa balik ke Mekah, supaya orang-orang Mekah juga boleh melakukan apa yang dia lakukan oleh kamu. Maka dititipkan kepada Amru bin Luhai bin Kam'ah bin Khandaf ini satu patung yang bernama Hubal. Ini Hubal, bawa balik Hubal. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ini kira Hubal orang soleh lah juga dulu. Ini Hubal, bawa balik Hubal. Bawa balik Hubal. Orang Mekah ni terkenal dengan penyair, bahasa yang tinggi, cerdik pandai, peniaga, orang yang cendekiawan ni ada di situ. Bagaimana mereka boleh terdengar kata Amru bin Luhai bin Kam'ah bin Khandaf? Ini cerita sebelum Nabi. Nabi Muhammad tak ada lagi waktu ni. Datuk Nabi pun tak ada lagi, Abdul Muttalib pun tak ada lagi dalam cerita ni. Ini sejarah awal bagaimana patung berhala boleh masuk ke negeri Mekah. Maka kita tahu bahawa orang-orang itu ialah orang cerdik pandai. Maka benar kata Nabi SAW, hingga hari ini Nabi kata apa? Nanti akhir zaman orang-orang manusia itu tadi akan terpedaya dengan kata-kata dan ucapan manis yang datang daripada orang yang jahil. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Orang tak cerdik, jahil, orang bodoh sekalipun, minta maaf dengan kalimahnya, bodoh akal fikirannya tadi, tapi dengan sebab bahasanya, tutur katanya tadi menangkap ke dalam hati manusia hingga manusia tunduk kepada dia. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ini dia. Ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia tubuh badan kudratnya kuat. Dia boleh angkat batu bata 3-40 biji atas belakang dia. Dia boleh pikul simen 2-3 beg atas belakang dia. Dia boleh menukang panjat setinggi bangunan nak buat bus dabi itu. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Tetapi bila dia bercakap, orang tak nak dengar. Masya-Allah tabarakallah. Tapi ada orang, dia hanya duduk di atas kursi roda je, tak larat. Tapi dia je orang hati pun kepala dah. Masya-Allah ta'ala. Ada orang yang macam tu, masya-Allah. Mulutnya menjadi kekuatan yang Allah jadikan pada dia. Insya-Allah. Saya kerap kali juga ulang. Ada orang badan kecil, tulang je. Kadang-kadang sebelah pendek je pakai jepang kuda. Siapa dia? Mahatma Gandhi. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Mahatma Gandhi tu bukan kuat mana pun kita tengok. Tapi mulut dia bila dia bercakap, kita semua kena berlapar lawan itu British, kata dia. Masya-Allah tabarakallah. Satu India lapar. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Padahal mulut dia seorang. Masya-Allah. Boleh je orang Tamil Nadu cakap, tak mau dengar lah, kau nak lapar seorang lah, apa pasal ajak kami lapar, kata dia. Masya-Allah. Tapi apa yang Allah Ta'ala beri pada dia? Kekuatan mulutnya. Presiden kuat di Indonesia, Presiden Sudirman. Tabarakallah ta'ala anhu. Masya-Allah. Jeneral Sudirman, jeneral perang. Mulutnya saja yang cakap. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Namun jadi ketaatan kepada sekalian orang yang ada di bawahnya. Masya-Allah tabarakallah ta'ala anhu. Itu sebab nak cari orang taat ni tak perlu banyak-banyak. Insya-Allah. Saya ingat ungkapan apa kata Presiden Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama Presiden pertama Indonesia tu? Soekarno dah. Soekarno, Megawati Soekarno Putri, Soekarno, insya-Allah. Berikan kepada aku 10 pemuda, akan ku gegarkan dunia. Insya-Allah. Itu kata dia. 10 aja tak ada banyak. Nak gegar dunia 10 orang. Insya-Allah tabarakallah taala. Itu siapa dia? Orang yang taat. Begitu Isa alaihi wassalatu wassalam, bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Isa berkembang luas dalam dunia dengan bantuan 12 orang. Al-Hawariyun. Orang-orang dipanggil Hawariyun. Masya-Allah tabarakallah. Bagaimana Islam sampai kepada kita di Nusantara pada hari ini? Bantuan para sahabat Nabi yang pada pandangan awal kita kecil. Nabi berhijrah 40 orang lelaki, beberapa orang perempuan. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Tapi itulah orang-orang yang menyampaikan Islam ni sampai ke Jepun, sampai ke Amerika Selatan. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Kita tak boleh klaim mana tempat lagi sinaran hidayah Islam tak sampai. Masya-Allah ta'ala. Nak klaim itu mana tempat Islam tak sampai, habis semua. Ini sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan orang yang tepat, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik para sahabat dengan ikhlas. Ini paling penting, ikhlas ni tadi, masya-Allah. Dan sesungguhnya apa kata dia? Mereka agama daripada syirik. Maka makna ibadah itu tadi ialah menghinakan diri. Itu makna ibadah. Al-abidun maknanya hamba. Mana hamba? Hina. InsyaAllah berkah. Apabila kamu sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menghinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghina ni bukan makna caci diri kita, hina, tak, bukan. Maknanya merendahkan diri kita di hadapan Allah Taala. Rasa kurangnya ibadah kita kepada Allah Ta'ala, banyak alpa daripada ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak kekurangan kita dalam memohon ampun kepada Allah. Hak tu yang kata menghina diri tu.
Ya Allah, banyak dan kau bagi rezeki pada aku, tapi kurang pemberian aku nikmat pada engkau ya Allah. Ya Allah, dosaku melangit tinggi, keampunanmu meluas seperti lautan. InsyaAllah tabarakallah. Itu ya, mohon pada Allah Ta'ala, merendah diri. Kita pun angkat takbir depan Allah Ta'ala tu malu kita. Ini Allahu Akbar, tapi matanya duk tengok, siapa yang salah ni. Ada juga insya-Allah tabarakallah ta'ala. Itu sebab tawaduk ni dia bukan barang cakap. Tawaduk ni barang hati. Itu sebab ada beberapa kerja hati yang tak sepatutnya diungkapkan. Kata Ibnu Athaillah, saya ulang lagi. Setiap kali kuliah mesti saya ulang. Kerana ayatnya begitu mendalam. Apa dia? Man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang merasakan dirinya tawaduk, dia dok rasa dirinya alim, dirinya tawaduk, dia lah paling warak, banyak ibadah, fahuwa al-mutakabbirun haqqan, maka dia lah orang yang paling takabur. Itu disebut insya-Allah. Bila kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain, itu takabur. Insya-Allah tabarakallah taala. Ini bahasa tasawuf. Kadang-kadang riak, orang cerita riak. Riak tu apa? Menurut pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi, apa maksud riak? Apabila kamu meninggalkan suatu amal kerana takut riak, itulah riak. Apabila kamu meninggalkan suatu amal kerana takut dipanggil riak, marilah datang kita ke masjid. Semalam mudah kuliah, hari ni kuliah lagi, riak pula orang cakap nanti. Tak payahlah. Meninggalkan satu amal kerana takut dicop riak, itulah riak. Masya-Allah. Dan melakukan satu amal selain daripada Allah, itu syirik. Contohnya apa? Contoh ketika mana ada orang mendirikan ibadat, insya-Allah, lalu ibadahnya tadi diperkemaskan, diperelokkan kerana wujud entiti lain di tepi dia. Ada kawannya, ada makhluk lain tepi dia, dia perelokkan sembahyang dia tadi. Kenapa? Kerana wujudnya orang ataupun makhluk lain di tepi dia, syirkun. Itu syirik. Insya-Allah barakallahu taala. Ngapa sedap baca hari ni Pak Imam? Masya-Allah. Hari ni PTA datang, kata masya-Allah. Sedap sikit baca, kata masya-Allah. Biar dengar di PTA imam kita bagus, kata masya-Allah. Syirkun. Tak perasan. Ni zab syarah di mana? Surah Al-Kahfi. Pada ayat terakhir kan disebut begitu. Insyaallah tabarakallahu taala anhu. Ketika sahabat radhiyallahu taala anhum tanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini mendirikan solat lillahi taala." Betul kan Allah? Dalam masa sama aku nak orang tengok, kata sahabat. Aku solat lillahi ta'ala, betul kerana Allah Ta'ala, tetapi dalam masa sama aku nak orang tengok aku ibadah ya Rasulullah. Maka turun surah Al-Kahfi tadi. Ayat yang akhir tu Allah Ta'ala kata apa? Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu syirikkan Allah dalam ibadat kamu dengan satu apa pun. Tak boleh. Itu sebab dengan kehambaan, humble kita datang, kita tak peduli siapa. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ketika mengangkat takbir, kemudian selesai dari takbirnya, dan orang takbir juga ditikam akan belakang Sayyidina Umar Al-Khattab oleh Abu Lu'lu'ah dengan pedang yang dengan pisau dua mata. Pisau tu ada dua, cuk ditikam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada awalnya ramai orang tak sedar, kerana khusyuk mereka ketika itu tak mempedulikan siapa jadi pun aku rendah daripada Allah Ta'ala ni. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Hingga jatuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya masya-Allah. Kadang kita ni sendirilah cakap diri sendiri, masya-Allah. Nak sembahyang tu dok rasa cantik jubah, masya-Allah aku lebih hebat, masya-Allah tabarakallah ta'ala anhu. Nah, itu sebab kita kena ada kerendahan diri ketika menghadap Allah. Bukan kira kita siapa, kita ini encik ke, tuan ke, datuk sri ke, tan sri ke, paduka sri deraja ke, apa ke. Bila menghadap Allah Ta'ala, kullukum sawa, semua daripada kita sama saja. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala. Dia sultan, berdiri tetap juga di sebelah saf orang rakyat marhain. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala anhu. Dia orang besar-besar, berdiri juga di situ. Bila sujud, levelnya sama dengan orang belakang atau orang depan. InsyaAllah tabarakallah. Tak ada kurang. Itu namanya kehambaan kepada Allah Ta'ala. Ibadatun ta'zlil, iaitu menghina diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi nikmat ini. Ni nikmat paling besar. Kadang susah nak capai. Sebab apa? Rasa kibr. Al-kibr tu apa? Rasa besar diri, sombong ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya masya-Allah tabarakallah, menghadap Allah Taala kita duk rasa kita hebat pada Allah Taala, maka rugi. Sedangkan Allah titipkan suratul Fatihah, baca Al-Fatihah tadi itu dalam keadaan mengadu, berbicara kita pada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, aku senantiasa memperlahankan bacaan. Perlahan tu mana apa? Bukan kata slow tak, memperlahankan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Slow motion baca Fatihah tu. Kenapa? Kerana ketika itu aku rasa aku sedang berdialog dengan Allah, dan aku merasakan jawapan langsung terus daripada Allah. InsyaAllah. Kadang-kadang kita minta maaf yang bercakap lah, yang bercakap di sini, Masya Allah, tabarakallah. Fatihahnya nak laju-laju je. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kadang sampai bunyi pun tak dengar apa dibaca je. Diri sendiri ni, apa yang dibaca oleh aku ni, aku pun tak dengar apa yang aku cakap. Angin dia berbunyi. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ada jenis, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Jadi itulah merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal keadaan ikhlas dan ibadatun tazlil, dalam keadaan merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam keadaan yang paling penting apa? Taat. Apa itu makna taat? Ikut suruh oleh orang yang sembah ataupun taat kita tadi dengan mengerjakan segala suruhan Allah. Dan jangan sekali-kali sebagaimana orang-orang Yahudi yang menyembah asnam, iaitu satu nama patung asnam, dan juga ada yang menyembah malaikat. Kononnya ini makhluk-makhluk Allah yang rapat dengan Allah, kita sembah mereka supaya cepat sampai kepada Allah Ta'ala. Perantaraan. Dan juga seperti apa dia, mereka menyembah Masih Al-Masihu. Itu dia Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Itu ibadat nama bukan taat. Dia buat ibadat tapi bukan ketaatan. Ibadat ikut cara dia orang dia tu. Dulu orang tawaf juga di Kaabah, nak panggil ibadat, kita kata ibadat tapi tawaf dalam keadaan telanjang. Masya-Allah tabarakallah taala. Rugi belaka kerana hilang ketaatan dia kepada Allah. Kerana mereka itu tiada disuruh. Tak suruh, Allah tak suruh pun kamu tokok tambah benda-benda macam tu. Buat apa Allah suruh je? Mendirikan solat sebanyak begini, bayar zakat. Yang 5 tu Allah suruh, had tu je. Adapun nak berlebih-lebihan, nak kuat ibadah tadi, falyatafaddal ma'jurah. Silakan, tak ada halangan. Namun yang wajib jangan kamu tinggalkan dan jangan kamu tokok dan tambahkan. Tuan-tuan, kebetulan kita pun dah lama tak sembahyang subuh bersama-sama. Dekat 3 bulan kita sembahyang subuh sama-sama. Ni peluang ada. Hari ni sembahyang subuh kita dalam minggu ni 6 rakaat ya. Masya-Allah. 6 rakaat subuh. Kerana nak mengqadha 3 bulan tak datang, kata Masya-Allah. Tak boleh macam tu. 2 tetap 2. Sebut gitu. Jangan ada tokok tambah. Konon nak qadha yang tak dapat bersama dulu. Ni Masya-Allah, jauhkanlah ya, Masya-Allah. Jadi insya-Allah dia katakan sini, jadi kufur maka mereka itu tadi sembah kepada Allah semata-mata kerana taat. Hunafa, itu akan kita sambung pada siri yang akan datang insya-Allah tabarakallahu taala. Taib. Jadi sekadar itu saja untuk malam yang mulia ini. Ayah anda ibunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah silap tutur bicara saya, apa saya sampaikan kalau tak bertepatan murad kita, pada Allah jalla jalalul azam saya minta ampun. Kalau ada soalan nanti kita di luar lah insya-Allah tabarakallahu taala anhu. Jadi sekadar itu saja pada malam mulia ini. Salah silap tutur bicara saya, apa saya sampaikan kalau tak bertepatan murad kita, pada Allah jalla jalalul azam saya minta ampun. Pada barisan ayahanda ibunda sekaliannya, saya mohon ditunjuk ajar dan ditegur atas kesilapan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qurrata lana fi dinina ma'al qudri unsa wa zakar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanallah.